terdapat ramai tokoh Islam yang disanjung bukan sahaja oleh orang Islam itu sendiri, malah diiktiraf juga oleh orang-orang Barat termasuklah Ibnu Sina. Namanya tidak begitu asing lagi kerana sumbangannya yang begitu besar dalam bidang keagamaan, kedoktoran, sains, matematik dan juga falsafah. Ibnu Sina dikenali sebagai Syekh Al-Rais oleh orang-orang Arab, manakala dikenali sebagai Avicenna dan juga Aristotle baru di kalangan orang-orang Barat. Nama sebenar beliau ialah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Beliau dilahirkan di sebuah perkampungan di Afshanah berhampiran dengan Bukhara pada tahun 980 Masihi. Bapa beliau merupakan seorang gubernur di wilayah Kurmaitan dan berkhidmat kepada pemerintah dari dinasti Samanid yang bernama Nuh bin Mansur. Oleh itu, Ibnu Sina ini hidup pada zaman Kerajaan Abbasiyah. Setelah bapanya meninggal dunia pada tahun 1000 Masihi, ketika itu beliau berusia 22 tahun, beliau berpindah ke banyak tempat, antaranya ialah Jurjan, Khawarizmi, Hamazan dan juga Isfahan. Beliau pernah memasuki perpustakaan milik Sultan Nuh bin Mansur yang memiliki ribuan buku kerana berjaya mengubatinya. Dengan daya ingatan yang dimilikinya, beliau mampu menguasai sebahagian besar isi-isi kandungan buku yang terdapat di perpustakaan itu. Walaupun ketika itu beliau berusia 18 tahun. Banyak jawatan yang telah dipegang oleh Ibnu Sina. Ketika berada di Hamazan, beliau dilantik sebagai tabib dan dilantik juga sebagai menteri beberapa kali oleh Syamsul Daulah. Manakala ketika berada di Isfahan pula, beliau dilantik menjadi penasihat agung menteri. Demikian itu, kehidupan Ibnu Sina penuh dengan kesibukan bekerja dan mengarang, penuh juga dengan kesenangan dan kepahitan, dan mungkin saja inilah yang telah mempengaruhi kesihatannya sehingga terserang penyakit dingin yang tidak dapat disembuhkan lagi. Akhirnya, beliau telah menghembuskan nafas terakhir di Hamazan pada tahun 1037 Masihi ketika berusia 58 tahun. Oleh kerana jasanya yang begitu besar, terdapat usaha untuk memperingati 1000 tahun hari kelahirannya atau Fair Millennium di Tehran pada tahun 1955 Masihi, di mana beliau dinobatkan sebagai Father of Doctor untuk selama-lamanya. Disebabkan itulah dibina satu monumen bersejarah untuk penobatan ini. Makam beliau di Hamazan dikelilingi oleh makam-makam doktor Islam yang lain, dan ini menyebabkan ahli-ahli ilmu yang terkemudian merasa megah dan bangga jika dikebumikan di tanah perkuburan yang sama dengan Ibnu Sina. Walaupun usia beliau tidak begitu panjang, namun beliau telah meninggalkan pelbagai khazanah ilmu pengetahuan yang sangat berharga untuk umat Islam. Direkodkan sebanyak 276 karya penulisan Ibnu Sina. 4 daripada karya-karyanya yang penting ialah Al-Qanun fit Tibb, Asy-Syifa, An-Najah dan juga Al-Isyarah. Kitab Al-Qanun fit Tibb dan Asy-Syifa sangat terkenal di seluruh dunia sehinggakan ia menjadi bahan rujukan intelektual barat sehingga sekarang. Sekarang mari sama-sama kita telusuri pendidikan ataupun latar belakang pendidikan Ibnu Sina. Beliau pernah berkata, tidak ada penyakit yang tidak mempunyai ubat kecuali kemalasan, dan tidak ada ubat yang tidak mempunyai kegunaan kecuali kurangnya pengetahuan. Ibnu Sina telah dikurniakan oleh Allah SWT dengan akal yang pintar dan cerdik. Ketika beliau berumur 5 tahun, Ibnu Sina telah mula mempelajari ilmu Al-Quran. Ketika berumur 10 tahun pula, Ibnu Sina telah berjaya menghafaz Al-Quran. Selain daripada itu, Ibnu Sina juga telah menguasai ilmu-ilmu lain, contohnya ilmu tasawuf, ilmu fiqh, ilmu tafsir dan juga usuluddin. Beliau mempelajari ilmu fiqh dan tasawuf daripada Ismail Al-Zahid, manakala ilmu hisab dan prinsip-prinsip geometri daripada Muhammad Al-Masa'ah. Ibnu Sina juga mempelajari ilmu falsafah daripada Abu Abdillah Al-Natili.
Ibn Sina juga mempelajari ilmu sains dan astronomi daripada Al-Biruni. Semasa berumur 16 tahun, beliau telah pun menguasai ilmu perubatan. Ibn Sina telah menuntut dengan Abu Abdullah An-Nadili yang mengajarnya Al-Quran, fiqh, mantik, ilmu hisab, ilmu sains, ilmu fizik dan juga kaji bintang. Ibn Sina turut menelaah falsafah, politik dan logik, matematik, fizik, politik dan kedoktoran hinggalah beliau berumur 16 tahun. Ibn Sina sangat meminati ilmu kedoktoran dan juga metafizik. Dalam sekitar 1 hingga 5 tahun, beliau telah pun dikenali sebagai ahli falsafah dan doktor di tempat beliau dilahirkan iaitu Bukhara. Secara keseluruhannya, banyak ilmu yang telah dikuasai oleh Ibn Sina. Contohnya, ilmu Al-Quran, ilmu tafsir dan usuluddin, serta ilmu dalam bidang sains, terutamanya ilmu perubatan, astronomi, metafizik, fizik, geometri dan teologi. Seterusnya, mari sama-sama kita lihat pula sumbangan Ibn Sina dalam perubatan dan sains. Seterusnya, mari kita beralih kepada sumbangan Ibn Sina dalam bidang sains. Saya bahagikan sumbangan Ibn Sina kepada dua perkara. Pertama, sumbangan Ibn Sina dalam bidang perubatan dan keduanya dalam bidang ilmu dan pemikiran. Pertama, sumbangan Ibn Sina dalam perubatan. Sesuai dengan gelaran yang diterima iaitu pakar perubatan, Ibn Sina banyak memberikan sumbangan dalam bidang ini. Sejak usianya 18 tahun lagi, beliau menjadi doktor diraja iaitu doktor kepada Sultan Nuh XI bin Al-Mansur di Bukhara pada tahun 378 Hijrah bersamaan 997 Masih. Pada waktu itu, penyakit Sultan dalam keadaan yang sangat parah dan tidak ada doktor lain yang berjaya mengubati baginda. Akan tetapi, berkat pertolongan Ibn Sina, baginda kembali pulih. Selain itu, Ibn Sina telah memperkembangkan ilmu psikologi dalam bidang perubatan yang dikenali hari ini sebagai psychometric medicine. Beliau memperkembangkan ilmu diagnosis melalui denyutan jantung untuk mengenal pasti dalam masa beberapa detik sahaja ketidakseimbangan tumor yang berkenaan. Bukan itu sahaja, Ibn Sina adalah doktor perubatan yang pertama mencatatkan bahawa penyakit paru-paru adalah satu penyakit yang boleh menjangkiti dan dia menceritakan dengan tepat tanda-tanda penyakit kencing manis dan masalah yang timbul daripadanya. Di samping itu juga, beliau telah menghasilkan 250 buah karya dan masih kekal hingga ke hari ini dan termasuklah 116 buah karyanya adalah dalam bidang perubatan. Banyak karyanya ditulis dalam bahasa Arab dan juga beberapa dalam bahasa Parsi. Qanun fi al-Tib adalah karyanya yang termasyhur paling selalu dicetak di Eropah pada zaman Renaissance. Karya-karya itu telah mempunyai pengaruh asas dalam bidang perubatan di Eropah pada zaman Renaissance dan telah menjadi buku rujukan utama di universiti-universiti Eropah sehingga ke abad 17 Masihi. Yang kedua, sumbangan Ibn Sina dalam bidang ilmu dan pemikiran. Ibn Sina dikenali sebagai seorang saintis yang banyak memberikan saham terhadap dunia ilmu pengetahuan melalui penemuan-penemuan barunya. Antara sumbangan beliau adalah di dalam bidang falsafah, geografi, geologi, kimia, kosmologi dan banyak lagi. Ibn Sina juga merupakan seorang ahli falsafah yang amat terkenal. Beliau pernah menulis sebuah buku berjudul Al-Najah yang membicarakan persoalan falsafah. Pada usia 21 tahun, ketika berada di Khawarizmi, beliau mula menulis karyanya yang pertama iaitu Al-Majmu' yang mengandungi pelbagai ilmu pengetahuan yang lengkap. Kemudian, beliau juga melanjutkan penulisannya dengan menulis buku-buku lain iaitu sebanyak 116 karya dalam pelbagai bidang seperti falsafah, mantik, matematik, astronomi, kimia, fizik, biologi dan banyak lagi. Karya-karya beliau telah dihimpun oleh Dominican Institute for Oriental Studies di Kahirah, Mesir. Dalam kali itu, karya-karya beliau telah diterjemahkan ke bahasa Arab pada tahun 1950 oleh Liga Arab dan diberi tajuk Mu'allafat Ibn Sina. Jasa Ibn Sina dalam bidang perubatan dan keilmuan amat dihargai sehingga sebuah institusi pendidikan di Hungary dinamakan sebagai Avicenna College. Dalam bidang geografi pula, Ibn Sina merupakan seorang ahli geografi yang mampu
menerangkan bagaimana sungai-sungai berhubungan dan berasal dari gunung-gunung dan lembah-lembah. Malahan, ia mampu mengemukakan satu hipotesis atau teori pada waktu itu di mana ia gagal diragukan oleh ahli Yunani dan Romawi sejak dari Herodotus, Aristoteles sehinggalah Ptolemaios. Akhir sekali, secara ringkas, sumbangan Ibnu Sina dalam bidang geologi, kimia serta kosmologi. Menurut AMA Shusteri, karangan Ibnu Sina mengenai ilmu pertambangan iaitu mineral menjadi sumber geologi di Eropah. Beliau juga meninggalkan penemuan-penemuan yang bermanfaat dalam bidang kimia. Menurut Johann David Levi, Ibnu Sina telah menerangkan bahawa benda-benda logam sebenarnya berbeza antara satu dengan yang lain. Setiap logam terdiri daripada pelbagai jenis dan penerangan tersebut telah memperkembangkan ilmu kimia yang telah dirintis sebelumnya oleh Jabir Ibn Hayyan iaitu bapa kimia Muslim. Jelaslah bahawa Ibn Sina banyak memberikan sumbangan terhadap tamadun Islam, terutamanya dalam bidang ilmu perubatan. Sumbangan-sumbangan Ibn Sina yang diceritakan ini merupakan sebuah peninggalan yang amat besar kepada sains dalam Islam serta jasanya ini dihargai sehingga ke hari ini.